Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini bersama saya Ustaz Muhammad Ihsan bin Wan Anwar dari Sekolah Kebangsaan Mawakhir Johari. Baik, pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam di bawah tajuk Perjanjian Hudaibiyah, bidang sirah. Baik, untuk pengetahuan semua, tajuk kita pada hari ini adalah khusus untuk tahun 6. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan terus kepada kita punya standard kandungan, iaitu 5.1, iaitu merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Baik, seterusnya kita tengok kepada standard pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, 5.1.1 menjelaskan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, 5.1.2 menghuraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah. Dan yang ketiga, memperincikan kesan daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Baik, seterusnya kita tengok kepada objektif pembelajaran, yang mana di akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita nak pastikan semuanya dapat, yang pertama, menganalisis latar belakang termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, kita semua dapat menghuraikan isi Perjanjian Hudaibiyah. Baik, di akhir pembelajaran kita nak pastikan awak semua dapat menganalisis latar belakang termeterai Perjanjian Hudaibiyah, iaitu apakah peristiwa-peristiwa, apakah fakta-fakta yang ada sepanjang termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, iaitu kita semua dapat menghuraikan isi Perjanjian Hudaibiyah, iaitu kita akan tengoklah satu persatu, kita akan analisis, kita akan pergi kepada setiap perincian yang terkandung di dalam Perjanjian Hudaibiyah. Baik, seterusnya. Baik, untuk anda semua, awak boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 135. Saya ulang, muka surat 135. Kalau dah bersedia, kita teruskan kepada huraian kita. Baik, apakah yang dinamakan dengan Hudaibiyah ni? Selalu kita dengar Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ni benda ke, nama tempat ke, nama daerah ke, nama negeri ke? Baik, kita tengok. Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu Hudaibiyah. Baik, kalau kita lihat kepada peta yang ada dekat atas ni, okey, yang bertulisan merah telah tertulis Hudaibiyah. Yang mana Hudaibiyah ni terletak di antara Madinah dan Mekah. Kenapa dia berada di tengah-tengah ni? Okey, kita akan tengok macam mana peristiwa yang berlaku sepanjang termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Baik, yang pertama, pada satu malam yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mengunjungi ataupun menziarahi Masjidil Haram, yang mana di sana baginda bersyukur dan bergunting rambut bersama-sama. Okey, pada satu malam kita bayangkan suasananya macam mana. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, dalam tidur baginda telah bermimpi, iaitu mengunjungi Masjidil Haram. Dalam masa yang sama baginda bersyukur dan juga baginda bergunting rambut bersama-sama. Baik. Yang kedua, setelah baginda bermimpi, baginda telah membuat persiapan untuk menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Yang mana kalau untuk pengetahuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak ke Mekah bersama-sama dengan kaum muslimin. Yang mana tujuan pergerakan daripada Madinah ke Mekah, baginda berhajat untuk menunaikan umrah setelah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram serta bercukur dan bergunting rambut. Baiklah, seterusnya kita tengok isi yang ketiga,
Dalam perjalanan daripada Madinah ke Mekah bersama rombongan kaum muslimin, mereka telah membawa haiwan ternakan bersama-sama yang mana ianya bertujuan untuk disembelih di Baitullah ataupun Mekah. Okey, di sana dalam perjalanan tersebut, bilangan rombongan yang telah menyertai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seramai 1,400 orang, iaitu kaum muslimin semuanya. Baik, seterusnya dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, apabila tiba je di Zulhulaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berihram. Baik, apa itu berihram? Berihram itu adalah memakai pakaian yang serba putih itu. Selalu kalau awak tengok ayah awak ke atau awak ke yang ada pergi Mekah buat umrah, buat haji, ada kan yang dia orang pakai yang putih yang seselimpang badan tu kan. Itulah bermaksud berihram. Baik, seterusnya dalam perjalanan baginda bersama rombongan nak ke Mekah, baginda telah mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Yang mana rupa-rupanya dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ke Mekah, kaum musyrikin Quraisy telah tahu yang bahawa Nabi Muhammad bersama rombongannya dalam perjalanan untuk ke Mekah. Jadi secara tak langsung dia orang mulalah syak sesuatu, mungkin ada peperangan, mungkin ada pencerobohan dan sebagainya. Baginda telah mengambil keputusan bersama-sama rombongan untuk berhenti di tempatnya berhampiran dengan Hudaibiyah. Seterusnya kita tengok apakah yang terjadi. Okey, dalam perjalanan tersebut, unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Baik, dalam perjalanan tengah jalan, tiba-tiba unta baginda yang bernama Al-Qaswa tak nak teruskan perjalanan. Mungkin kepenatan, mungkin sebab dah terlalu lama berjalan. Disebabkan itu, kuda baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Baik, setelah mereka berhenti, tiba-tiba Rasulullah dikunjungi Budai bin Warqa Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baik, bila mereka berhenti sekejap di kawasan yang berhampir dengan Hudaibiyah, telah datang seorang yang bernama Budai bin Warqa Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Ialah tiba-tiba daripada Madinah ke Mekah berhenti, terserempak dengan diorang. Mesti dah nak tahu kan tujuan ni, ada apa nak ke Mekah, ada apa nak ke sini. Sebab takut-takut ada berlaku perkara yang tak diingini berlaku. Setelah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menegaskan bahawa tujuan mereka ini semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Ya, baik.
Nabi Muhammad telah tegaskan bahawa rombongan baginda bersama 1,400 kaum muslimin untuk ke Mekah hanyalah semata-mata untuk menunaikan umrah. Bukan nak berperang, bukan nak pergi menceroboh, bukan nak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi hanyalah semata-mata untuk melakukan ibadah umrah. Yang mana ibadah umrah ini ilham daripada mimpi baginda yang pada awal saya ceritakan tadi kan. Okey, setelah itu kaum musyrikin Quraisy tak berpuas hati. Mereka menghantar lagi utusan dan hantar lagi utusan untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara utusan kaum musyrikin Quraisy yang datang bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Rasulullah. Baik, telah datang satu utusan untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad dengan rombongan baginda untuk berunding dengan Nabi Muhammad. Baik, dalam masa yang sama setelah berunding di antara rombongan baginda Nabi Muhammad dengan kaum musyrikin Quraisy, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula telah menghantar Sayyidina Osman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Akan tetapi setelah baginda menghantar Sayyidina Osman untuk berunding, terjadi satu perkara yang tak diingin, iaitu Sayyidina Osman bin Affan telah ditahan oleh kaum musyrikin Quraisy. Dan lebih menggusarkan lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang lebih menggusarkan? Telah tersebar berita bahawa Sayyidina Osman bin Affan telah dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy. Bila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Sayyidina Osman telah dibunuh, apa respon mereka? Mestilah kan? Mestilah akan rasa risau, mestilah akan rasa macam marah. Yalah, kawan-kawan kita telah ditahan, ditangkap, nak dapat berita yang kawan-kawan kita telah dibunuh kan? Mestilah marah kan? Lantaran daripada tersebarnya berita Sayyidina Osman telah dibunuh, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin seramai 1,400 orang tadi yang mengikut rombongan tadi untuk berbai'ah bersama-sama mempertahankan Islam. Apa itu bai'ah? Okey, bai'ah itu adalah ikrar taat setia di antara rombongan tadi, iaitu mereka berikrar walau apa-apa yang terjadi ketika itu mereka akan tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mempertahankan Islam, demi mempertahankan kebenaran Islam pada ketika itu. Okey. Seterusnya, bai'ah ataupun ikrar taat setia yang telah terjadi adalah diberikan nama sebagai Bai'atul Ridwan, yang mana bai'ah tersebut telah berlaku di bawah sebuah pohon pokok. Okay, seterusnya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berbai'ah, telah berbincang, telah membuat ikrar taat setia di kalangan muslimin 1,400 tadi, maka tersebarlah bai'ah tadi. Maka apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun, berasa gemetar, berasa sangat takut. Dan lantaran itu, mereka mahu perjanjian damai dibuat antara kaum musyrikin Quraisy dengan rombongan muslimin. Ialah, dia orang takut bila mana Nabi Muhammad telah merancang sesuatu yang gagah, yang baik, yang hebat, tak setia antara muslimin, tiba-tiba sampai kepada pihak musyrikin. Bila dia orang tahu, dia orang takutlah. Takut untuk berperang ke, takut akan berlaku pertempuran yang dahsyat ke. Disebabkan dia orang takut, disebabkan mereka takut dengan bai'ah tersebut, maka termeterailah perjanjian di kalangan musyrikin dan di kalangan muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaybiyah secara bertulis, iaitu secara berasmi lah kan. Okey, setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Ini adalah perintah Allah dan tidak akan dipersia-siakan. Jadi pada awalnya berlakulah perbincangan, berlakulah apa tu orang cakap, perbincangan di antara dua pihak. Setelah bersetuju perbincangan secara lisan, maka satu perjanjian telah dibuat secara bertulis dan secara rasmi, dan telah dinamakan perjanjian tersebut sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Kenapa disebutkan sebagai Perjanjian Hudaybiyah? Dia disebut sebagai Perjanjian Hudaybiyah kerana termeterainya perjanjian tersebut di kawasan yang bernama Hudaybiyah. Okey, seterusnya. Baik. Seterusnya,
setelah termeterainya perjanjian di antara musyrikin, di antara muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Okey, dah selesai buat perjanjian, tulis perjanjian di antara dua pihak, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin yang seramai 1400 tadi untuk bertahlul dan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Dan lantaran daripada kisah dan seterusnya, para sahabat berduka cita kerana tidak dapat masuk ke Mekah. Ialah kan tujuan asal diorang nak bergerak daripada Madinah ke Mekah untuk masuk ke Mekah bagi mengerjakan umrah. Akan tetapi tak dapat dilaksanakan, terhalang hajat mereka disebabkan ada halangan, dan dalam halangan tersebut termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Akhirnya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Jadi, lantaran itu mereka secara beramai-ramai terus bertahallul dan kaum muslimin juga bersama-sama melakukan tahallul. Baik, seterusnya kita tengok apakah perjanjian, apakah isi kandungan yang terkandung di dalam perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Baik, di dalam perjanjian tersebut di antara golongan musyrikin dan muslimin telah termeterai, telah dipersetujui di antara dua pihak, mereka ini tidak akan berperang sesama mereka, di antara musyrikin, di antara muslimin selama 10 tahun. Kesannya apabila tak ada berlakunya peperangan dalam tempoh tersebut, maka akan berlaku perdamaianlah di antara dua pihak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, isi kandungan yang kedua, iaitu orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Baik, pada tahun berkenaan yang mana orang muslimin keseluruhannya pada ketika itu tak boleh masuk ke Mekah dan tidak boleh menunaikan ibadah umrah pada tahun itu. Jadi secara tidak langsung, bila mana mereka orang muslimin terhalang untuk melakukan umrah, ianya telah menyebabkan semangat orang muslim berkobar-kobar. Dia rasa macam, aku nak lepas ini, bila cukup habis di perjanjian ni, aku nak pergi buat ibadah umrah. Aku nak pergi buat ibadah umrah. Secara tak langsung, kita boleh tengok di sini, kita boleh lihat di sini, ianya telah meningkatkan keazaman orang muslimin untuk melakukan ibadah umrah pada masa akan datang. Okey. Baik, yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Ini antara yang baiklah, yang mana kedua-dua pihak antara musyrikin dan muslimin, mereka kedua-dua pihak ini bebas untuk melakukan perjanjian dengan pihak yang lain. Dan kesempatan ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil peluang ini untuk membuat perjanjian yang lebih baik dengan kaum Arab, kabilah-kabilah Arab yang lain, yang mana ianya bertujuan untuk apa? Untuk kepentingan agama Islam itu sendiri. Okey, seterusnya. Kita lihat kepada isi kandungan yang keempat. Yang keempat, yang mana orang Quraisy Mekah yang datang ke pihak Rasulullah tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Baik, kalau kita lihat kepada isi kandungan ini, terselah kebijaksanaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ialah Nabi Muhammad tetapkan orang bukan Islam yang datang kepada Nabi Muhammad walaupun tanpa kebenaran walinya dan masuk Islam, diorang ini mestilah dipulangkan semula kepada kaum Quraisy, kaum musyrikin. Secara tak langsung, bila mana orang yang Islam tadi yang dah telah masuk Islam, diorang pulang ke kampung mereka, dah pulang dalam keadaan Islam, secara tak langsung Islam dapat disebarkan kepada golongan-golongan musyrikin Quraisy. Nampak bijaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membuat perjanjian tersebut. Baik, kita tengok isi kandungan yang seterusnya. Sesiapa dari pihak Rasulullah yang datang kepada Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Nampak, ini tersalah lagi kebijaksanaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang mana orang-orang Islam dari pihak Rasulullah yang telah pergi ke Quraisy Mekah, mereka ini tidak akan dipulangkan kepada pihak Rasulullah. Sebab apa? Bila mereka kekal di Quraisy Mekah, mereka akan sebarkan dakwah-dakwah Islam. Mereka akan perkenalkan Islam secara tak langsung dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Islam akan lebih tersebar dengan lebih luas, dengan lebih baiklah dan lebih boleh diterima oleh orang-orang Mekah pada ketika itu. Nampak? Terselah kebijaksanaan Nabi Muhammad pada ketika itu kan. Okey, seterusnya. Okey. Jadinya sekadar itu sajalah saya punya perkongsian untuk ataupun pengajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk Perjanjian Hudaibiyah khusus untuk tahun 6. Okey, sekian saja dari saya, Ustaz Muhammad Islam Iwan Anwar dari Sekolah Kemasan Akhir Johari. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. With